Itu zaman Nabi. Rumah Nabi itulah makam Nabi lah ni. Masjid itulah raudhah lah ni, duk berkembang. So Bilal ni duk usah tengok aja. Tengok Nabi selak tirai rumah keluar aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi keluar. Itulah kebiasaannya begitu. Maka apabila dilihat orang akan Nabi SAW sudah keluar, maka tukang qamat pun bangkit lalu qamat. Maka bila sudah diqamat orang akan sembahyang subuh, maka Nabi pun marah ke hadapan menjadi imam. Nabi pun okey, qamat, Nabi terus pergi tempat imam, Nabi jadi imam. Dan orang-orang pun mengikut sembahyang subuh itu. Dan aku, kata Qais, rawi hadis ni, pada masa itu belum sembahyang sunat subuh lagi. Dia ni lambat. Dia terlambat. Jadi dia bergegas mai ke masjid, mai orang qamat dah. Dia tak sembahyang qabliyah subuh lagi. Sedangkan dia satu orang yang tidak tinggal qabliyah subuh. Dia satu orang yang tak miss qabliyah subuh ni dah berapa tahun dah, memang dia tak pernah miss. Tahu hari itu ditakdirkan Allah bangkit terlambat, nampak macam nak miss qabliyah subuh. Maka apabila aku lihat Nabi SAW bangun semayang dengan orang, maka berhentilah aku sembahyang sunat qabliyah subuh itu. Dia semayang juga. Dia semayang juga, tengok-tengok Nabi naik pergi tempat imam. Dia berhenti tengah duduk semayang. Kan? Semayang sunat boleh tak berhenti? Boleh. Yang tak boleh berhenti ni apa? Semayang fardu. Fardu tak boleh berhenti. Semayang fardu tak boleh berhenti. Semayang sunat boleh berhenti. So apa yang berlaku kepada Qais ni, dia dah semayang dah. Tengok Nabi naik juga jadi imam. Maka dia pun berhenti semayang dia. Sambung hadis tu, dia kata, fasallaitu ma'ahu subh. Maka sembahyang aku serta Nabi SAW dan sahabatnya akan subuh. Dia pun berhenti tengah jalan sembahyang qabliyah subuh dia pergi join Nabi sembahyang fardu subuh. Sehinggalah selesai memberi salam Nabi SAW akan kami. Maka aku pun bangun dah hendak mengerjakan 2 rakaat sunat subuh yang tertinggal tadi. Dia pun lepas bagi salam sembahyang subuh tu, dia bangkit, dia terus nak buat qabliyah subuh tak dah habis tadi ni. Nak buat juga. Galat lah kalau kita duk buat benda tu sebagai wirid, sebagai amalan kita, tiba-tiba tak buat. Macam kita dah set dah daripada dah berapa tahun dah. Alhamdulillah kita boleh istiqamah. Tiap-tiap hari sebelum tidur buat witir. Misalnya kita macam tu. Tahu satu malam tu kita miss witir, dia galat lah, berasa benda bukan wajib, tapi sebab benda tu kita dah duk buat lama dah. Sayang ni rekod kita ni dah 5 tahun dah 10 tahun dah kita witir tak pernah tinggal. Tahu malam tu tahu macam mana dia mengantuk macam mana tahu, tak semayang witir, jaga-jaga subuh, dia galat ni lah. Bukan boleh ghostan dah, masa dah lepas dah. Kalau orang yang ada macam tu, sifat macam tu dalam diri dia, alhamdulillah. Dia dah dapat maneh tu. Maneh iman tu dah dapat ke dia. Dia tak buat satu benda sunat pun dia berasa alhamdulillah. Berlaku kepada Qais. Dia duk buat qabliyah subuh berapa lama, tiba-tiba hari tu tak dan. Bila bagi salam, dia bangkit nak buat lain. Dia nak qada qabliyah subuh dia. Sambung hadis tu, summan sarafa Nabi SAW. Kemudian berpaling Nabi SAW memandang kepada aku yang bangun itu kerana hendak ditegahnya ataupun hendak disergahnya aku. Dia kata. Dia duk ingat lagu tu. Dia duk ingat Nabi nak terkah dia. Dalam hadis kalau kita baca tuan-tuan, Nabi ni menjadi kebiasaan dia. Bila dia dah habis semayang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kadang-kadang duduk dalam keadaan biasa menghadap kiblat. Ada hadis mai cerita Nabi SAW bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi beralih ke kanan sikit. Ada hadis. Ada hadis kata Nabi beralih ke kiri sikit. Ada hadis kata Nabi beralih menghadap makmum terus. Berbagai-bagai riwayat menceritakan tentang apa yang Nabi buat selepas bagi salam ni. Semua pun disokong oleh hadis Nabi SAW. So dalam hadis Qais ini, Nabi SAW bila habis bagi salam sembahyang subuh, Nabi beralih tengok arah makmum, ada ramai-ramai ni. Bila Nabi beralih tengok Qais yang bangkit berdiri nak buat sembahyang sunat ni, dia cuak. Allah, dia kata. Kan?
Macam kita lah, macam saya ni kata duduk mengajar ni. Saya mengajar, tuan-tuan nampak muka Datuk Mufti duduk dalam belakang. Baca baris pun salah habis semua dah. Kan? Pasal apa? Kita ada respect dekat dia. Kita ada respect dekat dia. Kita tahu dia orang macam mana. Dia camuk habis. Dia timai perasaan tu. Ni kepulak Nabi SAW. Qais bangkit-bangkit nak sembahyang, nampak Nabi duduk ada di belakang. Allah. Nampak Nabi duduk depan tu, duduk tengok dia nak sembahyang di belakang ni. Susah hati dia. Sambung hadis tu. Fawajadani usalli, maka didapatinya, yakni Nabi SAW akan aku ni nak sembahyang. Nabi beralih-alih tengok dia duduk berdiri, duduk berkemah nak sembahyang. Kata dia, faqala mahlan ya Qais as-salatani ma'an. Maka sabda Nabi SAW, mahlan ya Qais. Mahlan ni maksud apa? Sat. Nabi kata lagu tu, mahlan ya Qais. Nabi kata nanti sat wahai Qais, apa hal kamu berdiri ni? Pasal apa Nabi tegur kan? Pasal lepas sembahyang subuh tidak ada sembahyang. Lepas sembahyang subuh sehinggalah matahari naik kadar segala untuk nak sembahyang duha, tempoh masa tu dia panggil waktu tahrim, waktu haram, tak boleh sembahyang. Nabi bagi salam, Nabi balik tengok syekh ni bangkit duduk berdiri, lagu duduk berkemah nak takbir, nak sembahyang lain. Nabi kata mahlan ya Qais. Sat. Bolehlah satu bahasa Arab malam ni tak? Lepas ni kalau jumpa kawan, mahlan ya Mazlan. Dia berkata bila? Bolehlah. Kan? Ni pergi Mekah haji umrah ni bolehlah kau nampak tu Arab main derah nak langgar kita, mahlan ya Arab. Mahlan ya, dia kata dia ni. Kan? Bolehlah sepatah jadilah. Nabi kata dekat dia, mahlan ya Qais as-salatani ma'an. Nabi kata, nanti sat Qais, apa hal kamu berdiri ini? Adakah dua sembahyang serta dengan sembahyang subuh? Nabi tanya. Kita baru habis subuh 2 rakaat, ada sembahyang lain kan lepas sembahyang subuh? Nabi tanya. Siapa suruh kamu buat yang demikian itu? Maksudnya Nabi nak tanya ni apa hal? Siapa ajang hang ni? Sembahyang apa lepas sembahyang subuh ni? Sambung hadis tu dia kata, qultu ya Rasulullah inni lam akun raka'tu raka'atayil fajri. Dia pun bagi penjelasan. Dia kata, kataku bagi menjawab pertanyaan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, bahwasanya hamba bukan nak mengerjakan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat apa-apa. Dia bukan, saya ni bukan nak buat benda bid'ah. Saya bukan nak buat satu benda Nabi tak pernah ajar suruh buat. Aku nak pergi reka buat. Tak, dia kata. Hanya sahaja tadi ni hamba ada sembahyang 2 rakaat sunat fajar. Maka inilah pendirian hamba ini hendak membayar, yakni nak qada 2 rakaat yang tertinggal itu. Tadi dah nak buat dah, dia kata, tapi tengok sembahyang subuh dah jalan, saya tinggal sembahyang tu, saya pergi sembahyang subuh. Ni saya nak qada balik sembahyang qabliyah subuh yang saya tak dan buat tadi ni. Jawab ke Nabi. Apabila didengar oleh Nabi SAW yang demikian itu, lalu bersabda Nabi, qala fala izan. Nabi kata lagu tu. Sabda Nabi SAW, sekiranya hendak membayar 2 rakaat sunat qabliyah subuh yang tertinggal itu, maka tiadalah aku tegah akan dikau jika begitu. Nabi bagi satu kebenaran. Nabi kata, tadi tak dan qabliyah subuh, ni nak buat qabliyah subuh. Nabi kata, okeylah, kalau macam tu fala izan. Okey, buatlah. Nabi kata, silakan. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Qais ini tiada kami ketahui akan dia seumpama ini, melainkan daripada hadis Sa'ad bin Sa'id. Hadis ni kalau tuan-tuan tengok di dalam takhrij yang dibuat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata hadis ini sahih dan boleh beramal dengan dia. Al-Albani ini tuan-tuan, dia bukan orang Arab, dia orang Albania. Itu yang panggil nama dia Muhammad Nasiruddin, nama dia. Dipanggil dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu pasal nak ambil nama negeri asal dia, Albania. Itu dipanggil Al-Albani, 2 kali Al. Silap sebut Al-Almari pula jadi lain pula tu. Al-Albani dia ni. Dia pernah jadi pensyarah di Universiti Islam Madinah. Dia ni. Orang tak tahu hebat dia sehinggalah dia buat
buku-buku tentang hadis ni, buku-buku dia tentang hadis ni, bila dia tulis, bila dikeluarkan, bila orang baca, baru orang tahu hebat dia di dalam ilmu hadis ni. Sedangkan dia bukan orang Arab. Ini Nasiruddin Al-Albani, dia mengatakan hadis yang kita baca tadi itu hadis yang sahih, dia kata. Baik, masalah sunat subuh tertinggal, bolehkah qada kemudian daripada sembahyang, kemudian daripada sembahyang subuhnya, boleh tak boleh? Habis sembahyang subuh immediately qada, boleh tak boleh? Sedangkan itu waktu tahrim, itu waktu haram. Kata Imam At-Tirmizi, dan telah berkata satu kaum daripada penduduk Makkah dengan ini hadis, bahawa tiada memikir mereka itu akan salahnya. Bahkan sembahyang seseorang akan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang yang difardukan dahulu daripada terbit matahari, itu tidak salah. Itu pendapat penduduk Makkah. Tak salah dia berkata. Tapi kita kena ingat satu, apa dia? Mekah memang tak ada waktu haram. Mekah memang sabit dengan hadis Nabi, tidak ada waktu haram. Kalau kita duduk di lain daripada Makkah, dia ada waktu tahrim. Waktu tahrim dia bila? Lepas subuh. Lagi satu, lepas asar. Itu waktu tahrim. Waktu haram, tak boleh semayang apa-apa dalam time tu. Dalam time tu tak boleh semayang. Tapi di Mekah tidak ada waktu tu. Bila masa pun boleh sembahyang, boleh tawaf, boleh buat apa saja ibadat, tak dilarang. Tidak ada waktu tahrim. Jadi kalau penduduk Mekah berpendapat boleh immediately lepas sembahyang subuh kita nak buat apa-apa sembahyang, tidak salah. Memang pun di Mekah tak salah. Berbeza kes dengan tempat lain. So, sebahagian ulama kata itu hanya di Mekah sahaja. Kalau di lain tertakluk kepada larangan sembahyang di dalam waktu tahrim, kecuali sembahyang yang bersebab. So, yang bersebab ni apa dia? Sembahyang jenazah misalnya kan, nak simpan lepas asar. So, lepas sembahyang asar kita buat sembahyang jenazah. Tak salah. Pasal apa? Pasal dia sembahyang yang bersebab. Sebab ada jenazah, maka ada sembahyang. Begitu. Baik, tajuk bab fi i'adatiha ba'da tulu'i syams. Itu bab yang datang pada menyatakan mengulang 2 rakaat sunat subuh yang tertinggal kemudian daripada terbit matahari. Ni pula macam Kih Qais tadi ni, dia tak dan qabliyah subuh, lepas dia sembahyang subuh dia nak ganti, dia nak qada balik qabliyah subuh yang dia tak dan tadi. Dia tunggu sampai masuk masa duha baru dia nak sembahyang. Boleh tak boleh? Itu cerita dia. Sambung dia kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan qada 2 rakaat sunat qabliyah subuh yang tertinggal kemudian, yakni lepas daripada waktu tegah, daripada waktu terbit matahari. Nak tunggu sampai masuk waktu duha. Lah ni duha pukul apa tuan? Lebih kurang 7 7.35 kot, lebih kurang 7.35. Dia waktu duha ni simple, kita kata dia half hour selepas habisnya waktu subuh. So subuh now habis pukul 7.05 minit. 7.05 minit waktu duha lebih kurang 7.35. 7.35 sudah boleh sembahyang duha. Dia lebih kurang setengah jam daripada selepas habis waktu subuh. Baik, tunggu sampai time tu baru qada sembahyang qabliyah subuh yang tak dan tadi ni. Maka dengarlah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'u syams. Ini pula hadis. Barang siapa tidak sembahyang 2 rakaat sunat sebelum subuh kerana terlupa atau tertinggal, ataupun kerana beradab kepada salat jemaah fardu ataupun lainnya, maka hendaklah sembahyang akan keduanya, yakni 2 rakaat qabliyah subuh itu, yakni qadalah kemudian daripada terbit matahari. Dia kata hadis pula Nabi bagi perintah macam tu. Siapa yang tak dan tadi ni pasal ada sebab-sebab yang tertentu, bangkit tidur awal dah, dia sakit perut misalnya, dia pergi tidur awal lah, dia sakit perut, dah buang air, dah apa, ambil air semai, keluar mai baru nak berdiri atas sejadah, lari masuk dalam pencong pula lah. Dia diarrhea. Apa kata, ambil air semayang lain, keluar mai mana nak berlari masuk pula. Dia jadi lagu tu tengok subuh pun nampak dah nak cerah dah. Dia terpaksa semayang subuh, sedangkan qabliyah subuh tak ada nak buat
Misalnya berlaku macam tu. Baik, saat lagi lepas sembahyang subuh, tunggu sampai waktu duha, barulah buat qada kepada qabliyah subuh yang ditinggalkan. Ini hadis ni bagi tahu macam tu. Bermula ini hadis tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Hadis ni pun serupa, Syekh Al-Albani kata sahih. Begitu. Baik, masalah sunat subuh tertinggal, bolehkah qada kemudian daripada terbit matahari? Ini ulang yang tu, tak payah baca, tuan-tuan terus turun bawah. Tajuk fil arba' qabla zuhur. Dia style kitab lama ni begitu, dia habaq dah, dia habaq pula, dia habaq dah, dia habaq pula kan. Pasal apa? Pasal dia kira kitab lama, biasa-biasa hadap mengaji pun orang lama-lama. Kan? Jadi bila orang lama-lama ni dia kena habaq bagi banyak kali. Habaq sekali dia khayal kali begitu, habaq pula lagi sekali dia dapat sikit, habaq 3 kali baru dia angguk. Dia tentu baru faham. Jadi dia meraihkan. Dia repeat and then dia repeat and then dia repeat. So kalau kita pun dulu duduk repeat macam tu, jadi karut habis semua. Kan? So kita skip. Tengok tajuk baru, fil arba' qabla zuhur. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dia kata. Yang ni pun saya tak mau baca sebab dia ulangan. Saya baca hadis saja. Tuan-tuan tengok matan hadis dia. Buka muka sebelah. Hadis dia an Ali bin Abi Talib qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhur arba'an wa ba'daha raka'ataini. Hadis itu hadis sahih. Daripada Ali bin Abi Talib, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dahulu daripada zuhur, yakni qabliyah zuhur, Nabi buat arba'an, 4 rakaat. Wa ba'daha raka'ataini. Ba'diyah zuhur Nabi buat 2 rakaat. Itu hadis, dan hadis ni lah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia pegang hadis ni dan ini hadis sahih. Baik, tuan-tuan tengok yang bawah tu pula, hadis an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhur wa raka'ataini ba'daha. Ini juga hadis sahih. Apa dia? Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata aku pernah sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Dan hadis ini juga sahih. Imam Syafi'i dia ambil hak ni. Dia kata qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tetapi Imam Syafi'i tidak membantah kalau orang nak buat qabliyah zuhur 4 rakaat. Tak bantah. Tapi Imam Abu Hanifah dia ambil hak kemah lagi. Dia kira qabliyah zuhur 4, ba'diyah 2. Ini ulama. Dia tengok kuat macam mana, dia perkejap macam tu. Kan? Kita habaqlah 4 ke 2 ke, aku tak buat. Aku buat zuhur 4 tu aja. Jadi kita lagi punya cantik kita ni. Amailah Hanafi ke, Hambali ke, apa ke, aku zuhur 4. Cantik. Yang duk abang ni semua 2 ke 4 ke apa, tak orang dengar semua ni. Punya teruknya kita ni. Mau nak cantik lagi dengan lohok pun boleh jahanam pergi sekali. Ni ada umat Muhammad akhir zaman ni ada macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan tengok sebelah. Tengok muka surat sebelah 139 masalah kita baca itu. Qada sembahyang sunat qabliyah zuhur. Tadi qada qabliyah subuh. Now dia nak kata apa? Qada sunat qabliyah zuhur. Ketahuilah pada hadis yang akan datang ini menunjukkan qada sembahyang sunat qabliyah zuhur. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhur sallahunna ba'daha. Tu dia. Apa? Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tak sembahyang dia 4 rakaat sunat qabliyah zuhur kerana satu keuzuran. Nabi kadang-kadang pun tak dan nak buat qabliyah zuhur ni. Nescaya sembahyang akan 4 rakaat itu kemudian daripada zuhur, yakni Nabi qada sembahyang itu. Nabi kadang-kadang tak dan. Pasal apa? Pasal Nabi ni orang jumpa ni jenuh tuan-tuan. Nabi dengan orang duk mai jumpa ni, kalau wakil rakyat lari.
Nabi SAW ni hak duk jumpa ni bukan sahabat keliling Madinah ni aja. Daripada negeri mana tah main nak jumpa Nabi, nak tengok Nabi, nak tengok muka Nabi, nak salam dengan Nabi, nak peluk Nabi, nak tanya satu-satu kemusykilan dengan Nabi. Jadi kadang-kadang kerana duk entertain tetamu yang main ni, kadang-kadang kerana duk entertain tetamu hak main ni, kadang-kadang Nabi tak ada nak buat qabliyah sembahyang ni. Kadang-kadang berlaku keadaan macam ni. Kan kita baca di Masjid Negeri apa khabar ni. Nabi pernah dihadiahkan. Kan hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi pernah dihadiahkan satu jubah yang kisrawaniyah. Dia kata yang ke kisrawan. Yang jubah cantik lah. Pemerintah apa Rom Parsi tu. Kisra dengan Kaisar, kan, pemerintah. Nabi dapat hadiah jubah hak cantik macam tu. Nabi pakai sekali dua kali, Nabi tak pakai lah. Nabi dia tak reti nak elok-elok sangat. Dia biasa. Bila Nabi wafat, dalam hadis yang kita baca di Masjid Negeri, bila Nabi wafat, jubah hak Nabi mau pakai sekali dua tu, jubah tu disimpan oleh isteri dia Aisyah. Bila Aisyah wafat, jubah itu disimpan oleh kakak Aisyah, iaitu Asma binti Abi Bakr. Asma simpan. Asma tunjuk jubah itu kepada bekas qadam dia, bekas hamba dia yang bernama Abdullah. Asma tunjuk, dia kata, "Hantau dak ni apa? Hazihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubah ni Nabi pernah pakai masa hidup dia kata. Bila Nabi wafat, adik aku Aisyah simpan. Bila Aisyah wafat, aku ambil simpan jubah ni, dia kata. Aku ambil simpan. Dan jubah ni dia kata aku basuh bagi bersih. Bila ada orang yang sakit, aku bagi pakai jubah ni, lega orang sakit tu. Ini dalam agama dia panggil tabarruk. Tabarruk, mengambil berkat daripada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat semua ulama mengatakan apa juga yang berkaitan dengan Nabi, rambut Nabi ke apa juga pakaian yang Nabi biasa pakai, dan sebab ada keberkatan dia. Itu kita baca di Masjid Negeri 2-3 malam lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu keadaan dia. Baik. So dia kata di sini apa dia? Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ni. Kata dia, Nabi SAW apabila tiada sembahyang dia 4 rakaat qabliyah zuhur kerana ada uzur, nescaya sembahyang akan 4 rakaat qabliyah zuhur itu selepas daripada sembahyang zuhur, yakni Nabi qada sembahyang itu. Maka dari sini mengambil oleh Imam Syafi'i akan sembahyang sunat itu boleh diqada akan dia. Imam Syafi'i ambil hadis ni, membuat kesimpulan hukum bahawa sembahyang sunat boleh diqada. Bermula ini hadis gharib, dia kata. Tapi Al-Albani kata ini hadis sahih, dia kata. Baik. Kemudian dan telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan kelebihan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Kata dia, an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhur arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allah taala 'ala an-nar. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sembahyang dahulu daripada sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang qabliyah zuhur, dan kemudian daripada sembahyang fardu zuhur itu sembahyang lagi 4 rakaat ba'diyah zuhur, nescaya mengharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas neraka. Tu dia. Zuhur saja tu dia buat berapa? 12 rakaat dua dah. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ada hadis yang kata Nabi SAW sebut benda ni. Bermakna benda ni boleh tak boleh buat, tuan-tuan? Boleh. Kita tekat 2 sudahlah. Tu pun tak boleh nak buat dah. Hadis ni kata apa? Kalau siapa buat 4 rakaat qabliyah zuhur, lepas tu 4 rakaat zuhur, lepas tu 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah haramkan neraka daripada kena dia. Kata Syekh Al-Albani, ini hadis sahih. Itu dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata ada pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, diriwayatkan daripada Ummi Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Dan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga ia, yakni mengekalkan amal atas sunat sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, nescaya mengharamkan Allah atasnya api neraka. Juga hadis ini dikatakan sahih oleh Al-Albani. Tuh, dia lah ni cerita tuan-tuan, tahu-tahu dah nak buat tak buat yang tu je. Dia penyakit kita yang tu je. Tahu ni banyak dah kita tahu. Nak buat ke tak buat yang tu je. Kata apa, saya ni ustaz terus terang cakap lah, saya boleh sembahyang lohong 4 rakaat tu memujuk lah. Oh cantik kan, tu saya cerita lah qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, saya boleh buat lohong 4 rakaat tu pun dia kata mujuk lah. Kita pun kata alhamdulillah, tepuk belakang dia. Jangan tinggal zuhur tu, sudah, jangan pergi duk pelekoh dia lebih-lebih lagi, dia tak mayang terus zuhur tu jenuh kita. Kata dia ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah. Kemudian tajuk fil arba' qabla al-asri, cerita tentang sebelum sembahyang asar, juga qabliyah dia 4 rakaat. Kita baca hadis dia saja. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-mala'ikati wal-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Itu hadis dia. Maksud dia daripada Ali bin Abi Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia sebelum asar 4 rakaat. Dia duk main macam tu pula. Dan Nabi memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam. Nabi buat qabliyah asar 4 rakaat, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, buat 2 kali. Ini kata hadis ni. Baik, pendapat imam ni saya terus simpul, saya tahu baca dah panjang-panjang ni. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, 2 mazhab ni. Dia kata apa? Sembahyang sunat ni tak kira sembahyang sunat waktu malam ke, sembahyang sunat waktu siang ke. Sembahyang sunat elok dibuat rakaatain summa rakaatain, 2 rakaat 2 rakaat. Itu pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun ada hadis yang mengatakan Nabi biasa buat sembahyang sunat malam sekali 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Ada. Jadi kalau buat 2 rakaat 1 salam juga tidak salah, kalau buat 4 rakaat 1 salam juga tidak salah. Dua-dua amalan itu bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tajuk fi raka'ataini ba'da al-maghrib wal qira'ati fihima. Itu bab yang datang pada menyatakan 2 rakaat ba'diyah maghrib dan menyatakan bacaan pada keduanya. Itu qabliyah maghrib kita dah bincang dah hari tu ni. Boleh tak boleh buat? Boleh. Nabi kata apa? Liman sya'a, kepada siapa nak buat, buat tidak salah. Tapi dalam banyak hadis Nabi tak sebut qabliyah maghrib. Tapi nak buat, Nabi kata liman sya'a. Bila sahabat tanya 2-3 kali, Nabi kata buatlah kalau nak buat. Siapa nak buat boleh buat. Tapi tidak disebut dalam banyak hadis. Ni pula dia nak beritahu fir raka'ataini ba'da al-maghrib wal qira'ati fihima. Iaitu bab yang datang pada menyatakan 2 rakaat ba'diyah maghrib dan menyatakan bacaan pada keduanya. Ketahuilah saudaraku, sunat sembahyang kemudian daripada maghrib itu 2 rakaat. Dan ialah setengah daripada sunat rawatib yang dikerjakan beserta dengan sembahyang fardu. Maka hadis yang akan datang ini menunjukkan Nabi SAW mengerjakannya dan menunjukkan bacaan di dalamnya. Apa bacaannya? Ada orang duk SMS tanya kan, Ustaz, apa bacaan surah dalam sembahyang duha dan sebagainya? Ada orang duk tanya kan. Dia senang aja. Dalam kebanyakan hadis menceritakan surah-surah yang menjadi kegemaran Nabi, yang selalu Nabi baca dalam sembahyang-sembahyang sunat ni apa dia? Rakaat pertama Fatihah,
qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad. Awak Nabi tak hafal ke ayat Quran? Nabi duk baca yang tu aja. Kan setengah orang dia otak dia fikir lagu tu. Kita tahu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.